Assalamualaikum. Apa khabar semua di rumah sana bersama keluarga yang tersayang? Cik Man harapkan semuanya baik-baik belaka. Jadi bertemu kita kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Setiap minggu memang kita akan korek ataupun kita akan cari topik-topik yang menarik, yang semasa, yang hipster, orang kata yang urban acah-acah engkau, berkenaan dengan isu-isu yang berkait rapat, yang dekat dengan kita, yang kita buat, yang kita praktikkan, yang kita jumpa setiap hari. Jadi untuk kali ini, episod kali ini, tajuk ataupun benda yang kita nak bincangkan ialah tentang hukum memakai bulu mata palsu. Maknanya tambah dah ada bulu mata tu, nak tambah lagi dah macam awning tingkap, macam kajang tu kan. Air pun boleh bertakung kat situ. Ataupun dalam bahasa orang kampung Cik Man, eyelash extension. Dia ada banyak-banyak istilah sebenarnya dalam dunia kecantikan ini. Jadi untuk faham lebih lanjut, orang kadang-kadang kalau tak faham, Cik Man buat peta. Ini bukan peta aku bagi, video terus. Saksikan video ini. Kembali dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Topik kali ini hukum menyambung bulu mata ataupun memakai bulu mata palsu, samalah tu ya. Baik, tadi pun korang semua dah tengok video, dah bagi mudah faham. Kadang terang ni kadang orang tak faham, bila tengok gambar lagi tak faham, tu memang masalah lah tu. Tapi bila dah combine, gabungkan antara orang betul dengan bagi gambar lagi, minta faham lah. Tapi benda ni familiar, benda yang memang kita saksikan setiap hari. Kadang-kadang hari ni kita tengok acik tu bulu mata macam ada tak ada, besok pula ya Allah hai 2-3 meter kan. Itu bulu mata palsu lah tu, jarang bulu mata tumbuh macam panjang macam tu kan. Jadi apakah hukumnya? Jadi sebagaimana Cik Man pernah huraikan pada pertemuan sebelum ini ataupun kat mana-manalah, sebenarnya dalam bab kecantikan ni konsep dia sama sahaja. Syarat-syaratnya sama sahaja. Apa benda yang Tuhan jadikan diri kita ni sebagaimana daripada lahir, kemudian kita nak cantik, mesti berlakunya penambahan. Tak kiralah bab-bab yang berkaitan dengan gigi ke, kemudian nak modify pipi ke, ataupun nak modify rambut ke, ataupun nak ubah mata, kaki, bulu-bulu yang lain, konsepnya sama, iaitu melakukan perubahan dengan anggota badan. Tapi bab mengubah anggota badan ataupun ciptaan Allah ini ada dua. Yang pertama, perubahan yang kekal, dan yang kedua, perubahan yang sementara. Baik, kita nak ceritakan perubahan yang kekal dan sementara ni pecah lagi kepada konsep yang lain, iaitu yang pertama, perubahan untuk semata-mata cantik. Dia dah cantik dah, dia dah elok. Tuhan dah bagi bulu mata, Tuhan dah bagi memang muka dia macam tu. Dia nak ubah juga dengan niat dia untuk menunjuk kecantikan itu kepada orang lain, ataupun untuk menggoda perempuan, untuk menggoda lelaki ajnabi, ataupun seseorang lelaki itu pula untuk menyerupai perempuan. So benda-benda yang berniat macam ni yang tak boleh, ya. Perubahan semata-mata untuk kecantikan. Yang kedua, perubahan berubah juga tapi tujuannya untuk rawatan ataupun menutup aib dan celah. Contohnya lah, Cik Man ambil bab gigi lah. Bukan, janganlah terasa Cik Man nak bagi ilmu ni kan. Gigi yang mesra alam sangat tu, yang bila dah tutup nak meninjau keluar kan. Jadi dia boleh pakai braces contohnya. So benda-benda yang macam tu dibenarkan untuk menutup aib. Bulu mata, untuk hari ini kita bincang pasal hukum pakai bulu mata palsu. Mungkin ada orang yang lahir-lahir aja macam ikan, tak ada bulu mata contohnya kan. Jadi bila keluar rumah, orang pun tak dapat pasti kau daripada mana ni, daripada laut ke, daripada rumah. Dia tak ada bulu mata, mengaibkan dia, dan orang mungkin akan body shampoo, body shaming. Maka ketika itulah dibenarkan, Ustaz, saya kena pakai bulu mata palsu, saya kena tanam, saya kena buat sesuatu dengan mata saya sebab nanti saya akan down, saya tak yakin untuk hidup dan seumpamanya. Maka ketika ini perubahan boleh ataupun dibenarkan oleh Islam. Cuma topik yang kita nak bincangkan hari ini, apakah hukumnya memakai bulu mata palsu ataupun menyambung bulu mata, ataupun bahasa Inggerisnya eyelash extension. Maka apakah hukumnya? Dia kembali juga kepada prinsip-prinsip asas sebagaimana solekan ataupun rawatan-rawatan ataupun perubahan-perubahan yang lain. Baik, tapi yang ni berkaitan dengan bulu-bulu ni lah kan. Bulu-bulu ni memang kalau mengada-ngada sangat memang berbulu mata memandangnya. Di antaranya ulama memberikan garis panduan, tidak
menggunakan bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan. Dia sama juga dengan topik-topik yang dulu sebab dia menggunakan bahan-bahan yang luar. Jadi janganlah bahan-bahan yang digunakan itu untuk menyambung bulu mata tersebut boleh memudaratkan kesihatan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, itu dalam surah Al-Baqarah kan. Cari balik orang buka Quran, Quran ada rumah korang kan, buka perlahan. Jangan sampai dah ada sarang labah-labah payah nak buka dekat situ. Jadi cari dalam surah Al-Baqarah yang maksudnya jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Cantik punya pasal kan. Orang kata apa tu? Beauty is pain. Wah, banyak beauty is pain kau. Lepas tu 3 minggu lepas beauty masuk ward balik. Baik. Jadi jangan ada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan. Yang kedua, ada teknologi sekarang ni menyambung bulu mata ada dua jenis pula. Yang pertamanya bulu mata palsu yang orang kata boleh tarik letak kat situ, dia tak tanam. Yang kedua ni yang sekarang ni tengah hangat di pasaran ni, menanam bulu mata ni. Dia kasih panjang juga, konsep dia sama juga, cuma dia jenis tanam. Jadi jenis tanam ni nanti ada unsur-unsur tambahan yang lain seperti gam dan seumpamanya. Jadi pastikan tidak menghalang wuduk dan juga menghalang air yang jatuh ke badan kita dalam proses mandi wajib. Jadi lelaki dan perempuan kena tahulah benda-benda macam ni. Tapi selalunya yang buat benda ni perempuan. Lelaki tak ada sangat. Lelaki ni dia tak berapa nak kecoh sangat ataupun tak berapa nak kisah sangat pasal kecantikan dia, sebab fitrah untuk bercantik-cantik yang melampaui ni selalunya perempuan. Bukan maksudnya lelaki tu tak nak cantik, tapi benda-benda tambahan aksesori, contohnya emas dibenarkan kepada perempuan, kemudian sutra dibenarkan kepada perempuan. Jadi dia lebih sikit. Bukan Cik Man nak tembak perempuan, kau jangan salah faham. Semua Cik Man bukan nak menganjur, lebih kurang sikit macam tu lah. Maka sebab tu kita lebihkan perempuan. Kita nak jaga perempuan elok-elok, bercantik-cantik, tapi jangan menimbulkan fitnah. Baik, Cik Man ni nak bercakap kadang-kadang tekak tu kering apa semua. Mana pula? Mana air aku order tadi ni, memang nak ambil nombor giliran ke? Air mesti ni air. Siapa nama Ain kan? Ya, Ustaz. Cik Man macam familiar, engkau bukan duduk kat Johan Setia ke? Kau nak Samsiah kan? Mak apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Man Johan Setia, tapi masih duduk situ lagi? Tadi masa Cik Man masuk tadi kau macam nak borak-borak dengan Cik Man. Itulah Cik Man. Alah-alah nak jumpa Cik Man ni. Nak tanya kan buat eyelash extension tu kan pakai gam. Sah ke solat kalau buat tu? Tengok Ain tanya pasal Ain ada hidung gam tak ada kan? Tak ada. Ain ni okey kau jangan lebih gula kan Cik Man, tak boleh sangat kerja manis aku. Okey, so itu Ain nak tanya pasal gam lah ya. Jadi sebelum Cik Man nak huraikan jawapan apa ni Ain ini tadi, kau single lagi Ain? InsyaAllah kot. InsyaAllah tu ya. Tu ambil perhatian tu, nombor tu PM tepi. Cik Man akan huraikan, tapi jangan ke mana-mana. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Jadi topik hari ini tadi Cik Man dah ulas sikit. Kita pun dah tengok video berkenaan dengan hukum menyambung bulu mata ataupun memakai bulu mata palsu ataupun eyelash extension. Jadi tadi Ain tu dia tanya soalan lah, mana pula pergi Ain, mana kau Ain kan. Bila tanya pasal single dah lari pula dah, malu-malu sipu-sipu gitu. Jadi dia tak ke mana, tapi Cik Man akan huraikan soalan Ain untuk perkongsian kita bersama, iaitu adakah gam, Ain tanya tadi pasal gam, adakah gam yang digunakan untuk eyelash extension ataupun bulu mata palsu ni tadi boleh menghalang air? So macam mana kalau kita pakai tu nanti wuduk kita sah tak, semayang kita sah tak, mandi wajib kita sah tak? Jadi sebelum Cik Man huraikan lebih panjang, gam ni ada beberapa jenis Satu beriani gam di restoran, satu gambang di Pahang, satu lagi gampang di Indonesia, maksudnya mudah. Baik. Sekarang ni Cik Man nak bincang pasal gam yang digunakan. Yang tu gam tu bukan bidang Cik Man lah, benda-benda kimia ke biologi apa benda tu, yang tu soal lain. Cik Man cuma nak pastikan bidang Cik Man ialah adakah gam itu terletak dekat dalam ke dekat luar. Sebab kita kena faham bulu mata ni dia pakai di muka bukan di lutut, di muka sini. Jadi muka ni salah satu daripada anggota wuduk. Adalah Cik Man anggota wuduk di muka saja, maknanya nanti kalau benda-benda yang lain yang tak melibatkan wuduk tak ada masalah lah saya nak pakai. Tak, sekarang ni muka memang confirm anggota wuduk dan muka tu memang salah satu daripada bahagian dalam mandi wajib.
Kalau misal kata bulu mata tu kau pakai dekat ketiak tak ada masalah. Ni dekat muka. Muka memang mandi wajib pun itulah bahagian rukunnya, dan ketika wuduk itulah juga bahagian rukunnya. Jadi nak pastikan gam tu berada di mana. Maka gam sudah pasti dia akan terkeluar di kawasan zahir, di kawasan muka, dekat kelopak mata ni lah. Maka dekat situ jelas kalau prosesnya ataupun letak gamnya di situ, dia menghalang air daripada wuduk. Orang pun tahu tentang sifat-sifat gam. Adakah tak boleh pakai? Cik Man tak kata tak boleh pakai, tapi pastikan pemakaian gam itu tidak menghalang air untuk sampai ke kulit. Jadi kalau kau rasa wuduk tu gam tu payah nak buka, dah memang nak pakai, kena tanggung risiko lah. Setiap kecantikan sudah pasti ada harga yang perlu dibayar. Macam produk iklan kecantikan pula kan. Kecantikan itu adalah hak milik semua insan. Kau macam pernah dengar dekat iklan TV kan. So sama juga, kau nak pakai gam untuk eyelash extension, maknanya kau dah dapat nikmat kecantikan, tapi kau kena ingat 1 hari 5 kali. Jadi kalau 1 hari 5 kali tak longkeh kulit kau, lekor dia menarik, mencabut kau joy. Jadi kalau kau faham macam tu, tak payah nak pakai sampai tanam-tanam 2-3 minggu tu. Cukup pakai bulu mata palsu yang boleh boleh cabut, kemudian boleh letak balik sesuka hati tanpa ada rasa sakit mungkin. Bukanlah Cik Man nak promote bulu mata palsu. Ini nak cerita tentang gam itu sahaja. Jadi pemakaian gam yang mengambil masa 3 minggu dalam keadaan kau berada suci, tak hadas besar, memang wajib semayang dalam tempoh 3 minggu, tapi disebabkan gam tu ada, ambil air semayang, wuduk ataupun mandi wajib, air tak sampai sebab ada penghalang gam, maka sembahyang tidak sah. Bukan masalah gam tu berdosa, tapi disebabkan gam bagi kesan kepada wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, bila mandi wajib tak sah, dia ada berhubung kait dengan sembahyang, maka sembahyang tidak sah. Sebab wuduk salah satu daripada syarat sah sembahyang. Buka balik buku teks pelajaran darjah 1 sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi korang dah tahu dia punya flow-nya dekat situ. Jadi pastikan gam tersebut. Tapi bila sebut pasal gam, mana ada gam yang tak menghalang air? Jadi pastikan pemakaian gam itu tidak wujud ketika waktu solat ataupun waktu hendak berwuduk. Habis Cik Man, macam mana ni Cik Man? Saya nak semayang. Saya dulu fikir sendirilah. Maknanya kau pandai-pandailah. Kadang-kadang ada perempuan yang jenis yang dia 2 minggu datang melancung ke bulan. Faham tak tu? Perempuan yang 2 minggu, maknanya dalam 2 minggu dia melancung ke bulan. ABC lah, Allah bagi cuti. Ataupun datang haid, senang cerita terus darah haid. Jadi kalau datang dalam masa 2 minggu tu, dia tak ada kewajipan mandi wajib, dia tak ada kewajipan semayang. Kita boleh katakan pada waktu tempoh ini dia boleh berhias ataupun menggunakan, contoh, bukan Cik Man promote, iaitu untuk suami dia. Jadi tak payah tanggal gam. Kebetulan pula hari terakhir yang dia datang bulan tu, tiba-tiba gam pun luntur ataupun gam pun tercabut. Jadi tak ada lagi penghalang. Tapi bagi perempuan yang memang suci, bagi makcik-makcik yang sudah menepus kan, ataupun yang sudah tamat tempoh, orang kata tak ada lagi lah, nak kata putus haid, jadi tak ada pun waktu-waktu yang dilarang ataupun yang diharamkan untuk bersolat. Jadi makcik-makcik kena berpada-padalah untuk berhias. Itu yang Cik Man huraikan tentang gam itu tadi kan. Sebenarnya bukan sahaja gam, sebarang bahan-bahan yang menjadi penghalang untuk air sampai ke kulit. Cuma dalam topik ini berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh Ain tadi tentang soalan gam yang sudah pastinya menghalang air daripada ke kulit, dan gam itu memang letak di kawasan ataupun area kawasan anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib, maka hukumnya tidak sah. Bila hukumnya tidak sah, dia akan membawa kepada tidak sahnya solat. Bila solat tidak sah, maka kita pun tahu jawapannya, berdosa besar. Kalau buat perangai macam ni 5 tahun semayang tak sah sebab ada gam, maka berdosa besarlah kita. Jadi kepada netizen ataupun penonton di luar sana, pilihan di tangan anda. Kalau tanya Cik Man, perkara-perkara yang korang rasa macam mewas-waskan ataupun memberikan pencemaran dari segi agama, pencemaran dari segi ibadah, seelok-eloknya ditinggalkanlah. Tak pakai bulu mata palsu pun tetap cantik. Sebab Allah memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hafal ayat tu masing-masing. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Lahir-lahir dengan bulu mata yang indah tu, kemudian dengan bulu keningnya, dengan rambutnya, dengan kukunya, dengan tangan, kaki semua. Jadi cukup setakat itu. Cumanya persoalan yang kita nak bincang, kita bawa topik bulu mata palsu ni, mungkin ada suami yang
Ayang ni, kalau ayang berhias untuk abang, untuk dalam rumah aja. Itu yang kita timbul dalam topik hari ni tu. Bukan maksudnya lahir-lahir itu tak cantik, tapi mungkin untuk suami. Perempuan kita faham, seorang isteri untuk suami, itu jalan dia ke syurga. Suami itu suami dia, bukan suami orang. Jadi kau kena beza. Kadang Cik Man kena terang satu, kena tambah. Suami banyak, suami orang, suami jiran sebelah. Jadi, suami yang dimaksudkan suami sendiri. Jadi itu timbulnya isu benda-benda tambahan. Bila ada benda tambahan, banyak pula bahan-bahan tambahan. Jadi begitulah yang Cik Man huraikan tentang apa? Tentang gam yang si Ain ni tanya tadilah. So sekarang ni ada pula soalan yang lain, bukan daripada Ain lah, mungkin daripada orang lain ataupun netizen yang memang Cik Man kadang-kadang teringat. Kalau Cik Man, kalau suami suruh Cik Man, macam mana? Yang tadi tu perempuan tu nak sendiri. Ini dia dah kahwin, kemudian suami dia suruh pula pakai bulu mata palsu. So boleh ke tak boleh? Jadi kita berhenti dululah ya. Sebab Cik Man pun manusia. Bismillah. Ini gula garam ada ke tidak ni, lambat kau kahwin kalau air gula pun tak betul ni. Jadi kembali selepas ini untuk jawapan boleh ataupun tidak kalau suami yang suruh. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali Alhamdulillah bersama Cik Man. Korang tak ke mana-mana lagi. Kembali dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Masih lagi topik yang sama, iaitu menyambung bulu mata ataupun memakai bulu mata palsu ataupun dalam bahasa Koreanya eyelash extension. Opa. Cik Man tahu korang memang gila Korea. Ada K-pop kat situ. Baik, sekarang ni Cik Man nak huraikan tentang soalan yang seterusnya yang tadi, iaitu berkenaan dengan Cik Man, saya dah kahwin. Okey, Cik Man tak nak ambil tahu urusan. Cik Man takut Cik Man sebagai perampas. So, adakah boleh kalau suami saya suruh saya pakai bulu mata palsu? Sekarang ni pilihan di tangan kau. Okey. Habis kalau saya tak nak pakai bulu mata palsu, apa yang akan berlaku? Nanti saya ada kawan baru kat rumah. Kan? Pandai-pandai kau lah bincang dengan suami kau. Baik, sekarang ni kecantikan isteri untuk tatapan suami. Bahkan kecantikan isteri yang menyebabkan suami rasa bahagia, menyebabkan isteri akan dapat pahala. Sebab isteri bercantik-cantik untuk suami. Jadi mungkin sementara yang Cik Man ingat untuk pesanan diri Cik Man sendiri ataupun saudara-saudara Cik Man yang berjantina perempuan di sana, bahawa kecantikan yang dijadikan kepada perempuan itu hanya untuk orang-orang yang berhak sahaja menatapnya. Dalam kehidupan seorang perempuan, seorang isteri, satu-satunya lelaki, the only one man yang boleh menatap dengan apa sahaja perasaan hanyalah seorang suami. Selagi mana dia tidak mengungkapkan kau bongkos baju kau balik rumah mak kau, maka suamilah boleh melakukan apa sahaja terhadap isteri. Jadi pastikan isteri bercantik-cantik untuk suami. Tapi ini bukan kuasa veto untuk suami. Yang si suami pun ada pesanan. Bukan disebabkan isteri kau isteri, bukan patung ataupun benda yang suami boleh perintahkan dengan kuasa veto untuk buat apa sahaja. Bahkan suami terletak dia punya tindakan itu diikat dengan perintah ataupun syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Allah daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Contohnya dalam bab-bab memakai bulu mata palsu. Mungkin kita akan kata, Cik Man, tapi zaman Nabi tak ada pun benda-benda yang bulu mata palsu, eyelash extension. Dalam hadis pun saya tak jumpa man labisa eyelash extension. Tak ada benda tu dalam perkataan bahasa Inggeris. So kita nak kaitkan dengan macam mana? Kita nak kaitkan perubahan tubuh badan. Zaman Nabi ada berlakunya perubahan. Bagaimana seorang sahabat dia tampal hidungnya dengan emas, itu satu perubahan. Zaman sekarang pun ada perubahan. Cuma zaman Nabi alat yang digunakan tak sama dengan alat pada zaman sekarang. Jadi konsepnya adalah perubahan. Jadi isunya sekarang ni, boleh tak suami minta isteri buat perubahan pada bulu mata? Topik yang kita bincang ni bulu mata palsu. Maka suami korang terikat dengan arahan-arahan ini tadi. Korang terikat dengan norma-norma ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama, Quran dengan As-Sunnah. Apa dia? Yang pertama, tidak memudaratkan jasad si isteri. Maknanya tak dibuat daripada unsur-unsur yang merosakkan. Yang kedua, tidak menyebabkan isteri bergelumang dengan perubahan yang kekal, yang berdosa selama-lamanya, ataupun mungkin yang tadi Cik Man kaitkan dengan jawapan yang sebelum ini tadi, segmen yang sebelum tadi, terhalangnya si isteri untuk melaksanakan kewajipan seperti semayang ataupun mandi wajib. Jadi suami kena faham ini. Isu-isu yang berkaitan dengan isteri, suami yang akan cover, yang akan tanggung. Kalau isteri tak tahu hukum hakam, suami wajib mengajar. Sebab seorang suami itu ada isteri bukan semata-mata untuk kenikmatan sahaja, tetapi untuk ilmu, untuk orang kata mentality, untuk psikologi, untuk spiritual. Kalau suami tak mampu untuk mendidik isteri dalam bab hukum hakam,
wajib suami menghantar isteri ke kuliah-kuliah agama ataupun menjemput ustaz dan ustazah untuk mendidik isteri. Jadi suami kena faham tentang tanggungjawab ini. Isteri bukan satu objek yang hanya untuk dipertontonkan. Kemudian yang ketiga, suami kena faham bahawa taat kepada suami itu adalah bersyarat. Tidak sebagaimana taat kepada Allah dan Rasul. Bukan maksudnya, bang, ni waktu suami suruh, ayang, nanti buat eyelash extension, buat cara begini sampai langgar hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba isteri kata, tak boleh lah bang, sebab benda ni dibuat daripada najis. Engkau kena taat kepada aku. Engkau isteri aku, syurga di bawah tapak kaki dah. Pakailah hadis palsu waktu tu. Tak boleh. Kerana suami kena faham, Nabi ada sebut hadis yang lain, isteri tak wajib taat kepada suami kalau suami suruh melakukan perkara yang bertentangan dengan arahan agama. Tengok, dia ada belaga di situ. Maka wahai para isteri-isteri yang beriman sekalian, antara Allah dan suami, siapakah yang lebih besar? Dan suami kena faham dekat situ, suami sudah pastinya menginginkan isteri yang taat bukan sahaja kepada dia, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fahamlah ya. So tak ada masalah sebenarnya kalau suami minta pakai bulu mata palsu untuk bercantik-cantik dalam kawasan rumah, bukan untuk orang lain, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ataupun yang telah pun Cik Man huraikan sebentar tadi. Baik. Kemudian bila keluar rumah, isteri ni pula mungkinlah dia pelakon tambahan ke, pelakon utama ke, ataupun dia nak shoot ke, ataupun dia model pula. Timbullah satu soalan dekat set. Cik Man tadi Mua dia suruh Mua Cik Man huraikan. Mua ni dia makeup artist lah, bukan Johor tu Mua. Johor itu ya Allah, Cik Man ada dengar cerita pasal banjir, tak minta okey lah orang Johor ya. So Mua dekat sini makeup artist. Makeup artist ni ada macam-macam jenis, ada macam-macam bahan-bahan dia, ada macam-macam konsep. Jadi kalau misalkan kata seorang perempuan itu diminta oleh makeup artist untuk tambah bulu mata dan seumpamanya. Baik, sekarang ni Cik Man katakan, pilihan di tangan masing-masing. Bukan semua orang menentukan apa yang kita perlu buat. Kalau kita rasakan bahawa perbuatan tersebut boleh menggugat keimanan kita ataupun mungkin akan menjauhkan kita daripada identiti kita sebagai seorang muslimah, maka pilihan di tangan kita. Cik Man, kalau saya tak pakai nanti saya tidak ada job. Dek, rezeki Tuhan bagi bukannya sesiapa bagi, bukan makhluk, bukan suami kita sendiri even, bukan mereka yang bagi. So Allah melihat bahawa setiap orang yang berusaha setiap detik untuk mempertahankan maruah. Bukanlah maksud, pakai bulu mata palsu tak ada maruah ke Cik Man? Tak, Cik Man tak cakap macam tu. Jangan menganjing laju sangat. Cik Man maksudkan bahawa setiap saat ataupun setiap tindakan kita itu pilihan adalah di tangan kita. Ada juga pemakaian bulu mata palsu untuk kecantikan suami, tapi ini sekarang bila dia berada di luar dan dia takut macam mungkin menjadi perhatian orang lain, maka di situ dia boleh berbincang dengan Mua. Sekarang ni ada Mua-Mua yang dah faham isu-isu agama ni. Ada Mua yang pakai sarung tangan kalau dia nak make up berlawanan jantina. Ada Mua yang memang mencadangkan ini cara yang terbaik, jangan melampau sangat. So dakwah itu boleh dia berada di mana-mana. Bukan saja dakwah tu jumpa dekat surau, kadang-kadang make up artis pun turut beri dakwah, dan kita juga turut mesti berkongsi ilmu dengan make up artis supaya pekerjaan ini nampak simple dan nampak harmoni dan nampak selari dengan agama Islam. So tak adalah kita terus laju aja, Mua, pekerjaan kau ni tak senonoh, kau kena tukar kerja. Jangan laju macam tu. Sebab masing-masing cari rezeki. Cuma kita upgrade supaya setiap pekerjaan yang sebelum ini mungkin ada bercampur aduk dengan benda yang tak boleh, dia menjadi boleh. Sebab Mua berkaitan dengan kecantikan. Kecantikan adalah sesuatu yang menjadi tuntutan manusia dan merupakan keinginan manusia, dan juga kadang-kadang kecantikan itu menjadi kewajipan dalam kehidupan kita. So tak ada masalah sebenarnya hubungan antara klien dengan Mua tadi kalau masing-masing faham situasi dan kedudukan masing-masing. Jadi setakat ini topik untuk kali ini berkenaan dengan hukum bulu mata palsu ataupun eyelash extension. Sedikit sebanyak Cik Man dah kongsikan dengan korang semua. Jadi apa macam, korang mungkin boleh bezakan antara mana yang boleh, antara mana yang tak boleh. Cik Man sudah bentangkan. Sedikit sebanyak korang boleh sambung info-info di tempat-tempat lain. Pilihan di tangan korang semua. Cik Man hanya memberikan jalan yang terbaik, dan insya-Allah kita akan jumpa pada episod yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Cik Man sebenarnya kalau bercakap banyak ni kan, dia bukan saja kita haus, tapi Cik Man ada air limau. Cik Man pun lupa nak minta air tadi, benda-benda makan. Aku pun tak tengok lagi, tak explore lagi dia punya kedai ni. Selain daripada haus,
Cik Man pun lapar juga. Tapi tak apalah, sebelum Cik Man nak makan apa-apa, bila teringat makan ni, Cik Man nak kongsi pasal doa makan. Sebenarnya kadang-kadang orang punya kecoh, doa makan kau tak baca lagi. Sebenarnya doa makan simple aja Nabi bagi. Korang nak tahu apa? Bismillah. Itu je doa makan. Tak payah nak buat doa sampai tahlil arwah punya panjang ke bulu orang. Tu yang Cik Man kongsikan. Bismillah. Dalam satu hadis, samillah. Nabi bila ada budak-budak datang dekat dia, kemudian budak-budak tu macam kelang kabut, misal kata contohnya, Nabi berikan dia adab dan pengajaran akhlak. Samillah. Sebutlah nama Allah. Jadi doa makan yang sahih, yang lengkap, yang sempurna, Bismillah. Itu perkongsian Cik Man. Okey, sekian saja daripada Cik Man. Kau tanya je, Cik Man jawab. Kita jumpa lagi dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Assalamualaikum.